A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nampak gayanya ada jemaah-jemaah kita tu masih di masjid lagi tu. Nampak santai-santai jadi masjid. Baik, sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu santai di masjid. Baiklah, bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz, dengan cerita macam baru dapat menimah cahaya mata yang ke-6, betul ke Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu lelaki juga, 6 lelaki boleh buat tim futsal dah Ustaz. Jadi kita seluruh rakyat Malaysia dan juga warga Tanyalah Ustaz mengucapkan tahniah dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, samalah juga macam Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, orang kata dalam kesibukan Ustaz masih lagi sempat bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz bagi membicarakan tentang santai di masjid. Memang cantik sangat kupasan ini sebab penonton-penonton kita ni memang hari-hari ke masjid menunaikan solat tarawih dan solat fardu berjemaah. Dan kita tahu bahawa Ustaz pun sedang membina masjid dan orang kata dah guna dah masjid tersebut. Sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Ustaz, santai di masjid. Tafadhal Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Dai Aiman, tuan-tuan, rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati dan dikasihi. Tuan-tuan, pagi ni kita masuk pagi yang ke-16 dalam Ramadan. Maksudnya semalam kita dah mula dengan khunut pada witir penutup daripada tarawih kita. Masya-Allah, menunjukkan bahawa kita dah melepasi fasa pertama daripada setengah dah Ramadan. Sedap tak sedap. Maka moga Allah memberikan kebaikan. Baik tuan-tuan, pagi ni tajuk sangat tak relax pada saya berkaitan santai di masjid. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan bersama untuk kita, insya-Allah. Yang pertama, kita kena faham di Malaysia kita ada sekitar 6,837 masjid. Ini yang dilaporkan yang terbangun dalam bulan April. Kita ada 6,837 buah masjid bersamaan dengan 18,360 surau Ustaz. Total up daripada 6,000 dan 18,000 masjid dengan surau, kita ada 25,197 masjid dan surau di seluruh Malaysia. Bayangkanlah kalau Allah mentakdirkan ke semua umat Islam di Malaysia ini dapat manfaatkan ruang dan waktu mereka, khususnya pada 10 yang terakhir ini, untuk bersantai-santai, untuk beruzlah, untuk beriktikaf di masjid surau mereka. Masya Allah tuan-tuan, dipenuhi. Kalaulah kita takdirkanlah dalam 25,000 masjid surau yang sebutkan tadi, 25,197 masjid surau ni, kalaulah setiap masjid surau ada 100 orang, maka tuan-tuan dah ada sekitar 25 juta orang dah. 2 juta orang lebih dah yang memenuhi ruangan masjid dan surau. Masya Allah, menunjukkan bahawa kekuatan umat Islam yang sangat luar biasa andailah dapat diadaptasi atau di-apply impian tersebut. Maka tuan-tuan, hari ni kita nak ice breaking kan dalam kepala otak kita ni, masjid ni bukanlah hanya semata-mata ruangan untuk kita solat ataupun ibadah semayang saja ataupun belajar sahaja. Ada satu kajian yang dibuat di Indonesia, satu masjid yang paling, orang kata paling besar lah di Indonesia, namanya Masjid Istiqlal di Bandar Jakarta. Mereka buat kajian tentang fungsi masjid yang sebenar ini melebihi daripada 25 fungsi yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya bukanlah hanya semata-mata tempat untuk semayang, tempat untuk belajar, tempat untuk kahwin, tempat untuk urus jenazah semata-mata, tetapi fungsi masjid itu lebih kepada jantung dan hati kepada pergerakan Islam. Buktinya ketika Nabi masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah, di antara benda awal yang Nabi SAW bina adalah masjid. Sehingga kan bukan ketika masuk ke Masjid Nabawi itu adalah masjid kedua. Masjid pertama adalah Masjid Quba. Walhal Nabi singgah je kat Quba, tetap Nabi SAW membina Masjid Quba itu menunjukkan bahawa masjid ni adalah tempat pentadbiran, tempat HQ yang paling utama dalam apa jua pergerakan. Tetapi hari ini kenapa Islam hilang
fungsi yang sebenar atau kekuatan yang sebenar, kerana kita menghilangkan enjin utama daripada kelancaran untuk pengurusan dan juga pentarbiahan, pengkadiran yang terbaik kepada umat Islam. Justru pagi ini kita nak bawa balik, mudah-mudahan menjadikan satu kebaikan untuk kita mengembalikan syiar masjid itu sebagai as a stop center untuk kita jadikan i'tibar dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan untuk permulaan daripada tajuk kita pada pagi ini berkaitan santai di masjid. Mudah-mudahan adanya sedikit keterbukaan hati kita untuk kita saling bertukar pandangan, untuk kita mengambil satu mungkin ilmu, kalau ada ilmu yang baik pada benda itu, kita sama-sama cakna dan kita tuntaskan sebagai perbincangan, insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Kalau kita sebut santai ni dekat kedai kopi ataupun dekat tepi pantai, berkelah dekat tepi sungai. Tapi sahabat kita di Facebook ni, dia ada satu soalan yang menarik daripada Sirna, apakah yang dimaksudkan dengan santai di masjid dan adab-adab yang perlu diikuti walaupun dalam suasana santai tersebut? Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih untuk soalan yang pertama sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini daripada Puan Sirna. Berkaitan, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan santai ataupun ada adab yang perlu diikuti. Baik tuan-tuan, santai ni apa? Benda yang orang kata berehat-rehat. Bersesuailah dengan bulan Ramadan ini yang mana Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita ada satu solat yang tak ada pada bulan yang lain. Tak usah duk buat teruk kan. Lepas Ramadan pergi jumpa Tok Imam, saya Ramadan tak ada duk jual ayam golek-golek dengan saya sekali tergolek semayang tarawihnya tak. Jadi boleh tak Tok Imam lepas semayang raya ni kita buat semayang bulan Syawal ni kita tibai semayang tarawih. Tak usah duk buat tuan-tuan. Tak mabuk pil kuda mesti gam cak senapang lah tu. Maka tak boleh, kerana tarawih itu hanya diperuntukkan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Ni tak banyak lagi. Paling maksimum termasuk malam ni cuma ada 13 hari saja lagi. Tak boleh lajak tuan-tuan, tak boleh, jangan duk buat lolak balik awal kita. Takat ni je tuan-tuan. Maka Ramadan itu, tarawih itu sendiri bermaksud apa? Istirahat, berehat-rehat kita dalam semayang. Sebab tu di Malaysia ini para ulama Nusantara ini membuat apa, bila mana setiap daripada baginya salam setiap tarawih itu disantai-santaikan kita dengan selawat. Kalau tak mau selawat pun duduk saja sekejap, jangan duk kalut-kalut. Kalau tengok ada satu video daripada media sosial, semayang lebih daripada tromen lagi. Dia punya baca tu tuan-tuan, kita tak tahu dia bunyi apa dia. Alhamdulillah Allahu Akbar. Kalau siapa yang go out terus. Kan? Maka santai itu adalah kita beristirahat, kita bersantai-santai, tak perlu nak gopoh-gapah dalam kehidupan kita. Apa pula ada adab yang perlu ada dalam kita nak bersantai di masjid? Sudah pastilah dalam setiap daripada amalan kita ini adanya rule and regulation yang perlu kita ikut. Ada 5 benda yang boleh kita ambil sebagai iktibar, sebagai adab kita dalam masjid. Yang pertama diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi SAW ketika mana masuk ke dalam masjid ini, benda yang paling asas dapat pahala. Sunat yang pertama kita adalah masuk menggunakan kaki kanan. Walaupun kita nampak Allah masuk kaki kanan pun nak ajak ke orang. Tuan-tuan, inilah uniknya Islam itu, diajarkan sedetail-detailnya untuk apa? Memberikan pahala yang maksimum dan utilization kepada kita. Hatta dibuat satu kajian berkaitan sains and Islam. Kenapa diajarkan kepada kita masuk bilik ayak menggunakan kaki kiri terlebih dahulu? Dibuat kajian. Dalam dibuat kajian tersebut, dalam study case menunjukkan apa? Apabila kita masuk dengan kaki kiri, biasanya bilik ayak ni lincin. Kalau orang Kedah panggil ni geleceh. Geleceh. Kan? Orang KM panggil apa Ustaz? Panggil tergelincir. Tergelincir. Tergelincir ni tuan-tuan, biasanya kalau kita masuk jari kiri nak tergelincir ni, kaki kanan lebih cepat untuk respon, untuk reduce the damage daripada kejatuhan. Maksudnya kita akan cepat untuk nak reflect dia punya break, ataupun dia akan kontrol untuk reducekan damage sakit tadi. Tak tahulah dia tahan, dia play on ke mana kau. Dia orang buat sampai buat kajian tu, dia orang try kaki kanan, biasanya akan damage tu mungkin 80%, tapi kalau masuk melalui kaki kiri dan terjatuh, maka kaki kanan dia akan reduce damage. Itu Allah jadikan reflect daripada tubuh badan manusia. Maka setiap daripada apa yang Islam ajar itu ada kebaikannya. Kan? Apa dia lagi? Masuk dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita baca Allahumma aftah li abwaab rahmatik, kan, kita minta ya Allah, minta dibukakan
pintu kebaikan kepada kita. Walaupun masuk dalam masjid, kan, janganlah ulak kira dia lompat-lompat masuk tu apa pun tak baca. Allah, janganlah huduh sangat tuan-tuan. Bukan pakai modal pun, bukan kena bayar tol pun. Nah, masuk percuma, baca doa pun percuma, tetapi ganjarannya sangat rancak berpahala. Rugilah kita tak buat. Yang ketiga, nah, kalau masuk dalam masjid dituntut kepada kita untuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat je tuan-tuan. Mana nak tahu dengan asbab perbuatan kita istiqamah solat tahiyat masjid, Allah bagi syurga kepada kita seperti mana Allah sebut kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Nabi balik dalam Isra wal Mi'raj, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Hanya dengan solat sunat wudu sahaja Allah memberikan syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan dengan sama. Baik, tapi kalau kita masuk dalam masjid ada jenazah, maka solat sunat jenazah tadi digantikan dengan tahiyatul masjid. Saya tak payah buat tahiyat masjid pun tak apa dah, sebab yang solat jenazah tadi walaupun tak rokok, tak sujud, tak ada apa lekok apa tadi tetap dikira boleh digantikan kepada solat jenazah, solat tahiyatul masjid. Baik, yang keempat, jangan timbulkan gangguan. Ada 2 gangguan. Yang pertama, bising. Tuan-tuan jangan nak buat pasak malam sangat dalam masjid, kan? Nak sembang kat luar. Hatta disebut dalam satu hadis, Nabi melarang para sahabat yang menjaharkan bacaan Al-Quran dengan tinggi ketika mana ada orang yang solat. Maksudnya baca Quran, kita duduk dalam masjid, kalau kita iktikaf, kita baca dalam masjid tu, kalau ada orang semayang, slowkan sikit volume kita. Sama juga bila kita jadi imam, bila kita bagi je salam apa semua, kita kalih ke belakang, tengok ada makmum ramai yang mungkin sedang masbuk, yang sedang duduk semayang lagi, tarik sikit mic tu ke bawah. Jangan sampai nak kulung mikrofon, sampai kadang-kadang orang terganggu mungkin. Zikir itu baik, kita nak mengajak yang lain zikir juga, tapi rendahkan sedikit volume untuk meraihkan orang yang sedang solat, bimbang-bimbang terganggu dia. Nabi larang sahabat baca Quran. Bukan hari kata saya tak bagi zikir juga, tak, saya suruh, tapi rendahkan sikit volume, tengok pada keadaan orang. Kalau tak ada, okey. Ya, kalau ada, kurangkan sikit. Itu namanya faqihnya kita dalam satu benda. Gangguan juga adalah dari segi bau. Kalau mulut baru lepas hisap rokok contohnya, bau macam puaka, kan, makruh tuan-tuan semayang dalam keadaan mulut berbau macam tu, kan. Angkat takbir Allahu Akbar, member sebelah duk teka ni gudang garam kau apa dia ada duk teka ni, kan, rokok apa ni. Jangan dia buat leceh. Makan bawang, ni disebut dalam satu hadis, jangan sampai bawa kepada bau tadi mengganggu. Makan durian sempoi punya, member sebelah teka D26 ke musangking ke apa ni, hati-hati dia akan mengganggu orang. Yang kelima, ni tambahan pada guru saya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia cukup pesan, dia cukup jaga dalam bab ni. Bila kita masuk dalam masjid, adab yang kena jaga, jangan pijak tempat sujud orang. Berapa ramai kita bila masuk masjid, kita menapak kaki tu, kita jaga di antara ruang-ruang. Bila kita pijak tempat sujud, sekali orang nak semayang, bayangkan kita baru ambil wudu, kaki basah, kena ada cekam, dia panggil apa, datang apa. Kaki pula, bila basah kita buh atas kapet, biasa dia akan buh hapak, paling komat lah. Kalau cekam, baru tersebut cerita lah, kawan tu pening kepala, kan. Maka tuan-tuan, siapa Syekh Nuruddin dia ajak kami, jangan pijak di tempat orang nak sujud. Kita boleh bajet dah. Biasanya kapet-kapet soft masjid ni, dia dah habang dah, line pertama untuk pijak, depan sikit tu lah yang orang tak sujud. Jangan pijak pada tempat sujud. Maksudnya lepas ni masuk dalam masjid, menapak kaki tu elok-elok. Skip ketika mana sampai dekat tempat nak sujud tu, besarkan sikit atau kecilkan langkah. Itu adab kita. Sebab kita tak mau pijak di tempat yang nanti kita tahu orang nak sujud. Dia kata, ustaz dak ni kami masuk ke belakang tu, mana masjid ni penuh. Tuan-tuan, hari Jumaat biasanya penuh. Jangan risau. Mayang raya ni penuh. Cuba kita elokkan. Itu namanya adab. Adab ni diajak untuk apa? Untuk kita nak kepada kebaikan, nak kepada manfaat yang besar kepada ummah. Walaupun nampak kecil pijak tempat sujud, tapi ia sangat besar dan bermanfaat mudah-mudahan kepada kita semua, insya-Allah. Masya-Allah. Dalam santai-santai kita pun Ustaz sebut tadi, besar ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang yang sentiasa pergi ke rumah Allah. Anda nak tahu apa ganjarannya? Selepas ini tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju,
Pergi ke masjid lah. Tanya apa lagi? Okey, baik para penonton sekalian, hari ini kita dalam topik santai di masjid, Ustaz. Boleh macam tu Tadi Ustaz ada sebut, kita santai-santai dekat masjid pun besar ganjaran yang Allah nak beri. Jadi Rahimah Sa'un ada satu soalan menarik, iaitu hadis riwayat Abu Hurairah tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah, antaranya seorang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Adakah layaknya untuk seorang lelaki? Yang kedua, siapakah antara sahabat Rasulullah yang boleh dijadikan contoh oleh generasi kini yang banyak masanya dihabiskan di masjid dengan menghulurkan bantuan untuk memakmurkan masjid? Tafadhal Ustaz. Okay, baik, terima kasih pada Puan Rahimah Sa'ud. Ada 2 soalan ditanya berkaitan hadis tentang 7 golongan yang Allah bagi perlindungan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Habis dia kata macam mana pula keadaan yang adakah benda ni hanya layak kepada validitinya hanya kepada seorang lelaki, habis orang perempuan tak ada ke? Tak, tuan, Islam ni agama yang cukup adil. Malah Islam ni agama yang ketika datangnya Islam, martabat wanita tu diangkat dan disanjung sangat tinggi. Sehingga kan ditanya siapakah orang yang patut ditaati? Ummi, dia tanya. Ibu. 3 kali disebut dengan ummi. Bukan suruh cari 3 mak. Apa habat hadis tu tak pi takwil dengan bahasa yang salah. Dia kata tengok ni kena ada 3, banyak cantik tak. Maksudnya apa? Kemuliaan itu diangkat sampai sebegitu rupa. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala, bagi menjawab 2 soalan ni, kita jawab dengan satu jawapan. Ketika zaman Nabi SAW, ada satu kisah namanya tentang cerita tentang Ummu Mahjan, seorang daripada sahabiah Nabi SAW yang dia ini merupakan seorang hamba daripada negara Habsyah, negara yang berkulit gelap. Orang-orang bahasa kita ni panggil negro. Saya ni bukan negro, ni dia panggil tinted je, gelap-gelap sikit. Tapi lepas JPJ lagi, alhamdulillah. Maka Ummu Mahjan ni daripada kalangan seorang sahabiah, seorang perempuan kalangan sahabat Nabi SAW yang dia ini daripada Habsyah, merupakan hamba abdi. Dikisahkan bagaimana Aisyah pernah tanya kepada Ummu Mahjan berkaitan dia selalu bersyair. Antara syair dia mafhumnya bunyi, aku ini dibebaskan daripada negara kejahilan disebabkan hanya dengan sehelai selendang. Dipendekkan cerita, kisah tentang Ummu Mahjan ni tuan-tuan rahmati Allah, dia ni hamba dan diamanahkan jaga anak perempuan kepada tuan dia. Jadi anak orang kaya lah kira. Jadi dia pakai baju ni, dia pakai selendang ni, selendang yang mahal. Suatu hari dia bawa anak tuan ni berjalan-jalan, ketika tu ada burung yang datang meragut selendang ni. Jadi macam cerita dongeng lah. Kan? Burung ni biasa tengok cerita-cerita Piramli zaman bila ni kan, burung-burung gegasi, Garuda tak Garuda, kerap ambil. Kan? Ni tengok cerita Power Ranger boleh lah. Tapi ni yang berlaku kepada Ummu Mahjan. Memang ada burung yang ambil kain selendang anak tuan dia, dan bila mana tuan dia tanya, mana selendang anak aku? Ummu Mahjan kata, tadi ada burung yang datang meragut, maka aku tak dapat nak ligan dia sebab dia terbang, aku duduk kat bawah. Dipendekkan cerita, maka tuan dia ni panggil orang pukul Ummu Mahjan. Dia kata, hang ni kalau nak mencuri pun bagilah akal hak jenuh sikit. Janganlah bagi alasan macam ni. Dia pun duk pelekeh kat dia. Dengan izin Allah, Allah takdirkan burung yang sama menghantar balik, menjatuhkan balik selendang daripada anak dia tadi, dan disaksikan oleh orang ramai. Maka tuan ni jadi malu. Di atas sebab besarnya kemaluan dia. Malunya tuan. Jadi apa yang dia buat adalah dia membebaskan Ummu Mahjan. Sebab tu dia sentiasa bersyair tentang aku dibebaskan daripada kejahilan ni di atas sebab burung yang mengambil selendang merah tadi. Maka Ummu Mahjan ketika mana dia dibebaskan, dia daripada hamba, dia tak tahu nak buat apa. Dia memang status hamba ni, tak ada upah, tak ada apa, boleh diperlakukan apa saja, tak ada kisah apa. Jadi bila dibebaskan, dia jadi tak tahu nak pergi ke mana adik beradik, tak ada nak pergi arah tuju kot nak ni, tak ada. Apa yang dia buat adalah dia dengar di Madinah ada seorang manusia yang sangat menjaga wanita, iaitu baginda Nabi SAW. Maka dia terus berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika tu bagaimana Nabi menempatkan dia di Darus Sufa yang berada di kawasan Masjid Nabawi. Tugas Ummu Mahjan ni apa? Dia hanya jaga masjid sahaja. Dia berdamping dengan masjid, duduk dekat masjid. Dengan izin Allah, tuan-tuan, dia ni kerja susun selipar, kerja-kerja Tok Siak buat ni, sapu sampah, kerja-kerja picisan ni orang tak nampak pun. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, siapa Ummu Mahjan? Ketika dia wafat, tuan-tuan, satu hari Nabi dalam majlis ilmu, Nabi tak nampak Ummu Mahjan. Nabi tanya kepada sahabat,
Mana Ummu Mahjan? Mana seorang wanita yang aku selalu tengok dia duk ada di kawasan, duk bersihkan kawasan-kawasan kekotoran masjid ni? Sahabat kata, wahai Rasulullah, semalam ni yang perempuan kamu maksudkan ni, dia baru meninggal dunia di waktu yang sangat tak sesuai untuk kami gerak kamu, kejutkan kamu. Jadi kami uruskan jenazah dia, semua dah selesai dah. Dipendekkan cerita, bila Nabi dengar tu, Nabi terus bangun. Nabi bangun daripada tempat duduk yang sedang Nabi mengajak. Muka Nabi berubah jadi merah. Maksudnya dalam kitab Syamil kata apa, ketika keadaan tu berlaku, Nabi marah. Nabi tak maki orang, tapi muka Nabi tu nampak, mimik muka Nabi berubah. Sahabat terkejut. Nabi bangun dan Nabi kata, tunjukkan aku di mana perkuburan Ummu Mahjan tadi. Nabi terus sahabat bawa pergi, tak cakap banyak dah. Ketika Nabi sampai di perkuburan Ummu Mahjan, Nabi mengangkat tangan dan berdoa kepada Ummu Mahjan. Mana ada benda yang lebih besar daripada doa baginda Nabi SAW. Apa jasa Ummu Mahjan? Tak ada yang sebesar-besar yang kita nampak. Tetapi walaupun kecil, hanya dengan sebab istiqamah, Allah mentakdirkan tuan-tuan syurga buat dia. Hari ni sebab tu tuan-tuan, ni berkat Ramadan tuan-tuan, kita bukan nak ligan amalan siapa yang paling banyak, bukan amalan siapa yang paling besar, tetapi buat ke tidak amalan tersebut. Sebab tu cubalah posisikan diri juga. Walaupun saya pun tak baik, tuan-tuan pun mungkin ada banyak salah, saya yakin saya lagi banyak salah. Kita cuba cari juga amalan yang memungkinkan mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang Allah, seperti mana yang berlaku pada Ummu Mahjan tadi. Kalau ibu-ibu boleh hadirkan diri ke masjid, pergilah dengan izin suami. Kalau ibu-ibu boleh istiqamah dengan pengajian, istiqamahlah sampai mati. Kalau ibu boleh tadarus Quran di rumah, tadarus. Kalau ibu boleh mendidik anak di rumah dengan baik, jaga suami dengan baik, jaga mak mertua, mak ayah kita dengan baik, buatlah apa jua amalan, mudah-mudahan Allah pandang kita dengan keberkatan. Saya pun tak baik, betul sedaya upaya tuan-tuan. Siapa baru 5-6 jam tadi dapat anak, tiba-tiba saya travel daripada Kedah datang ke Kuala Lumpur tadi, pegang tangan isteri saya tak sedar lagi tadi. Bukan tak sedar lah, lepas dia rehat, dia penat sangat, mungkin keluar darah dan sebagainya, pegang tu, ya Allah pegang. Tapi satu kata, ya Allah, kalaulah perjalanan 400 km pagi ni kau jadi kalau satu mungkin amalan yang berat timah amal, sebab banyak dosa saya Ustaz, nak banding ustaz-ustaz baik kan, saya mungkin banyaknya salah, dan sekejap nak terus balik pula. Maka bila pandang cerita Ummu Mahjan ni, Allah kecil sangat. Dan apa yang kita korban 400 km, kita bukan kayuh gerek, bukan jalan kaki. Maka usahakanlah agar ada sesuatu yang mendapat naungan arasy Allah daripada apa susuk kebaikan, sudut kebaikan yang mampu kita lakukan walaupun dengan sekecil-kecil benda. Jangan bandingkan apa yang orang buat, kita usahakan apa yang kita semua mampu buat dengan cara kita, kemampuan kita, apa adanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Masya Allah, walaupun sedikit, ikhlas dan berterusan. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita kalau sebut santai ni Ustaz, persepsi masyarakat kita duk kata mall, lepas tu pantai, pusat-pusat peranginan itu tempat nak bersantai. Bila kita sebut dia masjid, hang orang tu biar apa nak bersantai-santai kat masjid. Jadi masalah persepsi yang negatif macam ini, mereka tak nampak bahawa masjid tu bukan, mereka nampak masjid tu bukannya tempat santai, itu tempat beribadah, tempat urus jenazah, kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya, bagaimana cara kaedah terbaiklah Ustaz, kalau kita nak ubah persepsi pandangan orang apabila masjid tu juga boleh dibuat sebagai apa, kita nak bersantai boleh, bukannya untuk beribadah semata-mata je Ustaz. Saya jangan kata bila kita habaq ke depa, jom kita santai di masjid pun hang tu biar tak mampu pakai. Jadi ini masalahnya Ustaz. Jadi bagaimana cara kalau ada kaedah terbaik untuk Ustaz bagi penjelasan, mohon pencerahan Ustaz pagi ini pada semua penonton TV untuk tanyalah Ustaz pada pagi ini. Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak ubah mentaliti masyarakat ni Ustaz? Baik, sebenarnya nak ubah mentaliti orang ni benda yang mustahil pada secara adatnya lah. Tetapi nak mengubah, yang kita mampu ubah adalah diri kita yang pertama. Maka tuan-tuan, sebenarnya persepsi ini dibina dengan apa yang orang nak nampak dan orang dibesarkan. Tuan-tuan bayangkan, saya sebut tadi ada 6,380 masjid. Bayangkan kalau 6,000 masjid ini mengubah cara masjid itu sendiri dipandang. Hari ini orang nampak masjid, habis mayang tutup.
Bila pula buka? Subuh esok buka. So di mana santainya? Bukanlah saya mengkritik, tapi pada saya satu bentuk benda, kalaulah kita cuba timbang tara balik, mungkin duduk balik pegawai-pegawai agama ni bincangkan apa masalah untuk kita buka masjid 24 jam, agar kita tengok Masjid Nabawi boleh buka 24 jam, Masjidil Haram kita nampak santai Ustaz kan. Bila kita pergi Mekah, kita tengok orang duk baring, lena, rehat, anak-anak berlari main. Jadi pukul 3-4 pagi tak ada masalah. Nampak nilai santai itu daripada pembikinan pengurusan masjid terlebih dahulu. Jangan duk paksa orang nak, kita duk kata anak kharas kami tak support sebab kita tak buka ruang tersebut. Bagi peluang dulu. Tuan-tuan, bukan nak sembang tu, kita pun masih baru lah. Saya tengok sahabat saya sendiri di Masjid Bushra Merbuk. Dia jadikan masjid R&R buka 24 jam dan masjid tu jadi santai. Orang mai boleh berehat, anak-anak muda duk main-main motor, boleh singgah semayang. Walaupun masjid kami juga baru beroperasi baru dalam 2 minggu, tapi tuan-tuan boleh datang tengok bagaimana setiap malam kadang-kadang jemaah kanak-kanak dan remaja jauh lebih ramai daripada orang tua-tua. Masya-Allah. Dan mereka bersantai-santai. Kita pun tak marah. Habis 4 rakaat dia bergolek. Kita jangan duk marah dia, biar dia bergolek. Biar dia duduk dia nak sembang, dia pun tahu adabnya, dia sembang dengan nada yang rendah sikit, anak-anak main dan sebagainya. Bagi ada ruang ini, ruang bacaan budak-budak, ada ruang untuk depa nak main game dia, ada yang nak main coloring, color. Jadi bagi masjid itu keterbukaannya menjadi semua lapisan masyarakat mendapat manfaat. Bukan hanya untuk semayang. Haklah buat untuk semayang saja, hak mai ni semua hak yang nak rehat tunggu mati, hak tua dah. Tapi kita jadikan dia sebagai satu stop center untuk semua lapisan. Biar kalau kata budak nak main, dia tahu nak pergi main kat masjid ada tempat mainan. Kalau orang remaja, dia tahu kat mana stop center. Contohnya, apa salahnya kalau semua masjid buat permohonan untuk ada internet berkelajuan tinggi di masjid. Mintalah buat. Satu gig kelajuan 800 Mbps. Barulah budak-budak boleh datang. Dia tu ustaz, malaslah mereka datang melepak. Tuan-tuan, lebih baik mereka melepak di masjid daripada biarkan mereka melepak entah ke mana. Mula-mula mungkin dia melepak, lama kelamaan insya-Allah dia menjadi sebahagian daripada sahabat masjid yang akan mengimarahkan masjid. Hari ini kita sendiri menghukum masjid ni nampak ortodok sangat. Habis je main syak tu, kalut perambat orang keluar, tutup masjid. Duk tepi kat beranda. Jangan tuan-tuan, cuba kita betulkan balik. Saya rasa ini satu stigma yang sangat tidak sihat yang sedang kita bina. Tutup rapat pintu masjid dia tu, ustaz, takutlah ustaz lagi orang mai curi. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok kedai 24 jam merata cerok seluruh Malaysia. Kedai mamak 24 jam, 24 tak ada pula mamak yang duk kena colek. Tak ada pula nak kena ni. Kalau nak kena curi ni tuan-tuan, kalau tertutup pun boleh dicuri. Cuba bayangkan kalau lah tadi saya bawa satu data daripada JAKIM. Ada 6,837 masjid. Ada 18,360 surau. Let's say kita pecahkan, surau mungkin susah pengurusannya. Masjid lah. Sebab masjid dia akan pendapatan bulanan, mingguan duk ada. Solat Jumaat. Belum ada masjid di Malaysia yang diisytiharkan muflis. Saya ulang. Belum ada lagi. 6,800 semua survive. Walaupun Sabah, Sarawak. Semua ada duit. Tuan-tuan bayangkan 6,000 masjid ni buka 24 jam. Jadi apa yang perlu kita selesaikan adalah manpower untuk guard jaga waktu malam. Baik tuan-tuan, kalaulah kita kata setiap masjid buat 24 jam, kita perlukan 5 orang pertambahan guard. Guard ni tuan-tuan, kali dengan 6,800, kita dah bagi peluang pekerjaan sekitar 38,000 orang peluang pekerjaan di seluruh Malaysia. Dan saya nak tanya tuan-tuan, biasanya kerja guard ni, orang kaya ke orang miskin? Ustaz, biasa orang guard ni sebenarnya ada T20 kerja guard? Tak ada. Mana ada kayangan kerja guard? Orang susah. Secara tak langsung, satu qaryah selesaikan 5 masalah keluarga asna orang-orang yang susah dan fakir dan miskin. Kan dah bagus bagi peluang pekerjaan. Orang pun dapat tumpang manfaat, masjid boleh datang 24 jam dan sebagainya. Kan itu kemakmuran yang baik kita buat. Sebab tu betulkan stigma dulu untuk semua mungkin yang sedang menonton ni, mungkin jawatan kuasa masjid, buat perbincangan. Kalau tak boleh buka 24 jam, buka 16 jam dulu ke, buka dengan tempoh masa sampai pukul 12 malam ke, atau 2 pagi dulu ke. Usahakan bersama. Tuan-tuan percayalah, Allah tidak akan memiskinkan orang yang sentiasa mengkayakan umat dengan keharmonian dan kesejahteraan. InsyaAllah tuan-tuan kita jadikan masjid sebagai stop center agar manfaat itu dapat ditagih
dan diimbangi oleh kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Oi, 30,000 peluang pekerjaan yang dibuka oleh pihak masjid. Itu yang kita nak nanti-nantikan supaya ahli karyah pun dapat peluang pekerjaan. Baik, para penonton sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita ni duk terbayang-bayang lah macam manalah anak-anak muda bersantai-santai di masjid Ustaz tu kan. Siap boleh berguling-guling lagi. Siap boleh main playground lagi. Ada tempat melukis, mewarna dan sebagainya. Jadi sahabat kita ni, Jura Azlin ni, ada satu soalan menarik Ustaz. Yang mana soalannya, pelbagai program dianjurkan oleh pihak pengurusan masjid untuk menarik semua golongan, terutama golongan muda, untuk cintakan masjid. Apakah contoh-contoh program santai ini supaya dapat menarik minat mereka, dan bagaimana untuk memastikan agarnya ianya tidak di masjid saja tetapi kesannya berpanjangan sampai bila-bila? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Jura Azlin Sufian untuk soalan yang sangat membina ataupun yang kritis untuk kita ambil sebagai iktibar untuk pagi ini. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak menjawab soalan ni, saya nak mengajak tuan-tuan sekitar 2,000 orang yang sedang menonton di Facebook, yang sedang menonton di mana-mana media sosial yang ada, termasuk yang tuan-tuan tengok di TV ni. Tuan-tuan boleh tak bantu satu benda untuk kita dapat pahala bersama, untuk sebelum saya jawab ni, untuk bantu kita sebarkan live kita pada pagi ni. Mungkin dengan sebab penyebaran kita, tuan-tuan, ada orang yang akan dapat manfaat dan kebaikan untuk boleh dapat juga majlis ilmu. Jadi tuan-tuan bukan payah pun nak buat baik. Jangan nak buat kedekut, tak hidup masin sangat. Tuan-tuan tekan butang share je, tak patah jari. Takat law saya duk tekan, tak patah lagi jari. Jarang butang share tu patah, tergeliat, nak kena pergi mengurut, tak ada. Jadi tolong 2,000 yang sedang menonton ni, kalau yang tengok kat TV pun jangan susah hati, tuan-tuan buka sekejap handphone, buka media sosial, tolong tekan butang share sahaja. Biasanya bila kita share lagi akan ada 200-300 pertambahan orang baru yang dapat. Itulah namanya dakwah. Seni dakwah ni tak perlu kita mampu. Seni dakwah ni tak perlu kita ada banyak. Seni dakwah ni tak perlu kita kuat, tak perlu kita kaya, tak perlu berpengaruh besar. Yang penting mula buat. Pegang satu perkataan, version 1 is better than version none. Mula yang satu lebih baik daripada tak buat langsung. Dan moment you dah start satu, you akan mudah untuk buat yang lain. Tapi kalau share pun you tak boleh buat, terus saya mangkari lah tuan-tuan. Jadi kita buat yang tu dulu. Moga berkat Ramadan ni Allah campur istiqamah sampai mati kita istiqamah dengan kebaikan. InsyaAllah share dalam grup WhatsApp boleh Ustaz? Boleh tuan. Kan ada grup kedai Tom Yam lah, kedai bekas-bekas markah lama lah, awet-awet lama lah, kedai apa semua. Share sebanyak mungkin. Kadang-kadang mungkin ada kebaikan yang Allah izinkan. Macam saya kata tadi, macam Ummu Mahjad, mungkin dengan sedikit kebaikan tersebut menjadikan kebaikan terangnya kubur kita di mahsyar kelak, dikurniakan syurga buat kita, insya-Allah. Saya doakan siapa yang share pagi ni, moga Allah bagi perkhususan yang baik untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, menjawab soalan Zura Azlin berkaitan contoh apa program yang santai kita nak bagi kepada anak muda. Baik tuan-tuan, setiap daripada lapisan umur ni dia ada bahasa dia. Kalau umur 50 tahun ke atas, dia dipanggil sebagai baby boomers. Lepas tu umur mungkin 35 ke 40 ke 50 dipanggil sebagai Gen X. Saya Gen Y, bukan sebab Y Ustaz Yaakob Isra. Tapi Gen Y ni umur saya sekitar awal 30-an. Samalah dengan Dayang Aiman. Bawah daripada 30-an dipanggil sebagai mungkin Gen Z. Sekarang dipanggil dengan Gen Beta, Gen Alpha yang jauh lebih canggih. Maka tuan-tuan, setiap daripada lapisan ini dia ada bahasa dia. Yang tuan-tuan untuk nak communicate dengan mereka kena duduk dengan bahasa mereka juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok kenapa masjid buat program ni gila-gila Ustaz. Kadang-kadang majlis ilmu tu diisi 30 hari, 30 kuliah dijalankan. Baik tak? Baik gila tuan-tuan. Kalau tanya saya, ini cukup benda yang awesome. Tetapi tuan-tuan, pernah tak kita communicate dengan, kadang-kadang kita, dia panggil target segmen kita. Avatar yang kita nak tarik tu siapa dia? Saya pernah dibincangkan dulu nak tarik anak-anak muda untuk datang, budak-budak bawah umur 12 tahun, nak terlibat dengan program di Masjid Surau kami. Saya kata banyaklah cadangan dia buat program camp bina sasiah lah, bina insan lah, apa semua. Saya kata percayalah, kalau buat camp bina sasiah, bina insan ni yang datang budak-budak baik. Target segmen kita nak budak-budak nakal ni, hak yang
yang tak semayang, hak yang pakai seluar pendek, yang tak reti puasa, yang tak reti ambil wudu, yang tak pernah baca Quran. Saya kata kena tarik apa yang mereka suka. Maka saya buat kerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Kedah. Kita buat klinik bola sepak pada sepanjang bulan cuti sekolah bulan 12. Siapa yang datang, tuan-tuan, bila kita buat klinik bola sepak, kita ambil ikon-ikon bola sepak, Badrul Bahtiar, yang player-player kebangsaan ni, yang budak-budak suka. Tuan-tuan, kita buka pendaftaran, tak sampai sehari 300-400 orang berdaftar, anak-anak muda ni. Kita letakkan syarat, klinik bola sepak ini you kena datang berhimpun di padang surau kita pada jam 6.30 pagi. Siapa yang datang awal, kita peruntukkan ada 10 jersey original yang siap sign player kebangsaan. Modal kita baru berapa ringgit? Jersey original kalau kata mungkin 80 ke 100 ringgit. Lalai mereka sponsor. Tak kena berkeluar duit kita dah. Sign. Mana kena duit, pakai pen dia. Player tu sign kokek-kokek. Dapat dah budak-budak ni. Dia seronok dah Ustaz. Tuan-tuan dirahmati Allah, tahun 2019 kita buat program tu tuan-tuan. Pada jam 6 pagi, padang penuh 200-300 orang budak. Kenapa? Mereka duk nampak nak dapat 10 JC. Mereka terlupa yang pagi tu mereka dah bangun awal. Mereka terlupa pagi tu mereka sembahyang subuh berjemaah di padang. Sampai mak ayah call tu, Ustaz, program tu hanya seminggu, 2 minggu program tu berjalan. Tetapi dia kata, Alhamdulillah anak kami dah mula bangun pagi, Ustaz. Malam-malam tak hidup pesan dah. Dia tidur sendiri awal sebab esok nak bangun awal. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan deal dengan anak tuan-tuan, esok nak pergi tempat yang best-best, yang dia nak pergi. Jadi kita abang kat dia, kita nak bertolak pukul 6 pagi. Cuba tengok malam dia tidur awal ke tidak. Dia sendiri akan buat. Sebab benda tu dia nak. Jadi budak-budak ni pun sama. Lepas tu saya buat tournament Beyblade, habis poyuk-poyuk belangor ni, tak apalah. Tapi kita letakkan syarat. Liga tu selama 30 hari. Ataupun kita buat sekitar 4 minggu lebih. Tapi syarat dia apa? Siapa yang tak jaga buku, kita sediakan checklist buku solat kat dia. Siapa yang kita cek buku solatnya tertinggal dan tak khutbah, maka disqualify untuk minggu tu punya tournament. Jadi bayangkan semangat bawa, tengok sebab tak semayang, kena duduk ke tepi, bucu katil, tak boleh masuk dalam pertandingan. So dia akan ada motivasi, minggu ni aku mesti jaga semayang. Dia buat betul, Ustaz. Maka tuan-tuan, hari ni communicate dengan siapa yang kita nak tarik tadi. Lepas tu kata hari ni cuba belajar, anticipate, libatkan anak-anak muda dalam jawatan kuasa masjid. Anak-anak muda pula jangan duk buat palatau semua. Sampai tak mau langsung hormat orang tua-tua. Orang tua-tua ni Allah bagi, mereka ada pengalaman mereka ada ilmu mereka. Yang tuan-tuan percayalah, the moment kita bersinergi bersama, dia akan jadi sangat outstanding dan awesome tuan-tuan dia punya keputusannya. Jadi yang berumur-umur ni, tim pengurusan masjid, libatkan anak muda biar mereka atur aktiviti mereka. Pihak masjid bagi peruntukan, sebulan bagi peruntukan sekian-sekian. Tuan-tuan tengok satu bukti yang telah berlaku. Tuan-tuan pergi di Masjid Rusila. Tuan-tuan, Masjid Rusila di Marang, Terengganu, mereka buat masjid dengan tempat futsal berkembang. Saya masih ingat, saya 5 tahun saya mengajar di Masjid Rusila. Tuan-tuan, setiap malam tidak kurang daripada 300 anak muda yang melepak di masjid untuk datang main bola. Tak ada satu arahan pun untuk tutup aurat. Tapi semua yang datang main futsal di masjid tutup aurat. Tak ada arahan pun untuk kena solat berjemaah. Tapi bila masuk waktu maghrib, waktu isyak, mereka tengah main bola, Ustaz. Masuk waktu semayang, mereka berhenti semayang. Yang ni namanya dakwah secara halus. Bila budak-budak ni mai, tuan-tuan, macam kita pergi nuri kahwin lah, hak tak pakai tudung, terpelohong, rambut keluar macam hantu kat limah tu. Bila semayang, bila masuk masjid, dia ambil ke keng, dia balut atas kepala. Betul, Ustaz? Betul, Ustaz. Ada orang paksa tak? Tak ada. Tapi ni namanya Allah bagi kepada manusia ni, dia ada nurani tu. Jahat tara mana kita ni 3 line, 7 line sekalipun, nurani itu ada. Maka sekarang ni proses bukan nak ni bawa dia orang datang dulu ke masjid, kemudian perlahan-perlahanlah kita didik mereka, semai mereka, tepuk mereka, peluk mereka, belai mereka. InsyaAllah lama kelamaan program yang kita hajatkan tadi untuk mereka santai di masjid pasti akan sampai masanya, matter of time agar Allah mengetuk hati mereka. InsyaAllah mudah-mudahan communicate dengan anak muda biar mereka atur program mereka nak, selagi tak bercanggah dengan syarak, teruskan buat, insya-Allah. Okey, Ustaz, saya rasa pihak masjid ni pun dah celik, dah buka mata, dan ada setengah pada masjid ni pun dah mulakan perkara ini. Mungkin kita kena buat khusus tentang aktiviti di masjid bersama dengan anak muda ni. Tetapi Ustaz, sahabat kita Laila Dila Rosa ni dia nak tanya sambungan daripada cerita kita ini, adakah pelancong yang bukan Islam diboleh
kan untuk bersantai di kawasan masjid. Di dalam kita bersantai di masjid, apa pula adab-adab yang perlu kita jaga, apatah lagi bagi yang ada atau bawa anak kecil, mohon pencerahan. Terima kasih. Saya itu Ustaz, saya bawa pergi masjid tu, ada makcik tu dia kata, kalau ada anak kecil semayang kat luar nanti makcik-makcik nak solat ganggu. Woi, terasa hati Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aiman dan Puan Laila Dila Rosa. Macam cerita zaman dia, zaman kita cerita macam Mexico dulu. Mexico. Kan? Baik, satu soalan yang baik berkaitan pelancong yang bukan Islam bolehkah tidak masuk ke dalam masjid. Baik, semalam saya ada terbaca fatwa kebangsaan yang berbicara, yang membincangkan tentang hukum non-Muslim ataupun orang kafir yang masuk ke dalam masjid. Maka fatwa ini telah dibahaskan pada fatwa ini pada 1 Mac 2010. Tuan boleh buka dalam website JAKIM. Mengatakan hukumnya adalah harus kepada orang pelancong ataupun bukan Islam untuk masuk melawat di kawasan masjid dengan syarat dia memenuhi keperluan syarat yang kita tetapkan. Apa dia? Di antaranya menghormati itulah institusi agama kita. Maksudnya pakaiannya biar senonoh sikitlah, jangan terpelohong, nampak terbuka macam tu pula. Maka contoh kita kata di Masjid Negara, di Masjid Shah Alam, biasanya dia akan ada sudut khas yang disediakan pakaian yang akan diberikan untuk mereka tu pakai sekejap. Jadi tak ada lah nampak kadang seluar pendek, kadang pakai skirt, masuk dalam masjid terbeliak mata Tok Imam. Kan? Tok Bilal kita kan nak azan lagi jadi doa kunut dia. Maka harus menjadi satu kewajipan untuk dia tidak mencemarkan institusi ibadah kita. Itu yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1 Mac pada 2010, 12-13 tahun lepas dah dibahaskan. Dan ada satu kisah di zaman Nabi SAW sendiri, kisah di mana seorang daripada pendeta Kristian yang datang ke Masjid Nabawi dan ketika dia semayang dalam Masjid Nabawi. Jadi ketika tu sahabat melihat perbuatan orang Kristian daripada Najran ketika tu, dia laporkan kepada Nabi SAW untuk mereka nak berhentikan. Dia seolah pada mereka ni macam dia ni menganjing lah. Dia ni macam dia nak provoke. Maka Nabi SAW kata jangan, biarkan dia dengan ibadah dia, selagi mana tidak mengganggu kita, biarkan. Maka di sinilah para ulama mengatakan hukumnya harus untuk orang bukan Islam berada dalam rumah ibadat kita. Cuma ada satu hadis yang disebut tentang yang sekhususnya diharamkan orang bukan Islam ini adalah pada Masjidil Haram sahaja. Inilah berlaku perbahasan yang panjang sehingga sebahagian besar daripada kalangan ulama mengatakan haram orang bukan Islam berada dalam masjid, khususnya Masjidil Haram di Mekah. Yang lain harus tak ada masalah. Maka kita pun saya rasa keterbukaan untuk mereka berada itu sangat baik. Baik, menjawab juga berkaitan apatah lagi orang yang bawa anak kecil. Bukan pengalaman tu, bukan tak ada iman. Saya ni kena sound direct depan muka bawa budak kecil. Kan? Jadi pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, bukakanlah sikit keterbukaan kita untuk kita ada anak-anak dalam masjid. Tuan-tuan tak perlu marah lah kata mereka bising. Memang fitrah dia bising pun. Budak-budak kalau tak bising tu kita pelik. Memang fitrah dia memang suka. Kalau dia tak bising tu kita takut dia ni mungkin dia demam, dia tak sihat ke, ada something wrong somewhere ke. So dia bising tu biasa. Yang perlu kita bimbang apabila tidak ada suara bising kanak-kanak dalam masjid. Maksudnya apa? Terputusnya sanad generasi kita untuk mengimarahkan masjid ketika mereka tidak ada. Bila dah main meringkat remaja, kalau daripada kecil tak diajak, tuan-tuan good luck lah tuan-tuan. Biasanya dia akan semakin jauh. Jadi tuan, mulai pada malam ni didik anak kita bawa ke masjid ramai-ramai. Biar Tok Imam pening tak apa. Dia marah hak ni, hak tu mai. Dia marah kat sini, sana ada. Jadi bawa lah ramai-ramai, insya-Allah. Pihak masjid pun keterbukaan itu perlu wujud untuk kita biar tuan-tuan bukan semayang khusyuk sangat pun terus duduk sembang kari lah. Boleh tengok duduk semayang tu dia ingat dia ni nak buat kuih raya apa, duduk tengok dia nak beli peluk dakak bila kan. Jadi tak usah duduk belajar khusyuk sangatlah tuan-tuan. Kalau Allah nak takdirkan khusyuk, tengah perang sahabat boleh khusyuk. Tengah perang kan, kisah Sayyidina Ammar bin Yasir kan dengan sahabat dia tengah duduk semayang ni, tengah duduk semayang tu kena panah, khusyuk lagi dia semayang. Jadi tersudut sembang lah, Ustaz kami tak khusyuk lah bila bising, ambil jari tak kat diri sendiri, tarik ni namanya stalat. Jadi tersudut ni lah tuan, bawa anak-anak, raikan mereka. Hari ni kita raikan mereka satu hari tuan-tuan.
mereka lah di antara orang yang akan mengimarahkan masjid kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Tadi Ustaz ada sebut di masjid ni ada bahagian-bahagian tertentu lah Ustaz. Yang mana bahagian ni kita buat playground, bahagian ni kita buat santai-santai, melukis dan sebagainya. Jadi kita pun merealisasikan fungsi masjid itu sendiri dan menghidupkan, Ustaz sebut tadi 25 fungsi masjid itu sendiri. Jadi Razali Ismail ni dia nak tanya kepada kita, di manakah bahagian-bahagian di dalam sebuah masjid itu yang dibolehkan kita bersesantai dan ada tak kawasan yang dilarang kita untuk bersantai di sebuah masjid? Silakan Ustaz. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Ada tak ruang spesifik tertentu? Kalau nak dibahaskan ruang tertentu ni, tak ada yang spesifik yang dilarang. Cuma ada batas. Biasanya jawatankuasa perlulah memperuntukkan kawasan-kawasan yang orang awam ni tak boleh berada. Contohnya kawasan PA system. Kalau bagi mampu tuan-tuan, dia pergi tarik wire kok ni, dia pergi cabut kok ni technical, HDMI dia pergi cucuk dekat wire hotline. Maka ada ruang-ruang yang mungkin bilik imam, bilik-bilik audio dan sebagainya, mungkin dalam kawasan yang tertutup. Adapun pada saya, kawasan link tu adalah tempat yang semua itu layak untuk diduduki. Ada satu kisah saya pernah jumpa, anak-anak dia nakal Ustaz. Memang nakal tak relax macam ni. Kan, saya otak jenis bersambung terlebih. Bila nakal sangat dia, anak dia hyper. Apa yang dia buat, dia tahu Ustaz, setiap kali anak saya hyper, saya akan bawa dia naik di atas mimbar masjid. Dia akan bawa anak dia pergi di atas mimbar masjid. Jadi anak dia akan ni, dia kata, Ustaz, saya tak tahu apa magic yang berlaku dengan izin Allah. Setiap kali bawa pergi naik atas mimbar masjid, bagi ruang untuk anak dia main atas mimbar masjid ni, biasanya anak dia akan okey beberapa hari. Lepas tu bila dos tu habis, dia bawa pula. Dia sampai anak tu, dia kata sampai anak dia besar macam tu. Sampai maksudnya anak ni dah tahu dah, setiap kali ayah dia bawa di atas kawasan mimbar, pergi kawasan masjid, dia naik atas mimbar tu. Naik atas mimbar. Dia tak adalah kadang-kadang pihak masjid marah kan, apa dia bawa anak dia. Padahal benda tu tak ada isu pun. Rasulullah tengah khutbah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk, Nabi angkat dukung naik atas mimbar. Nabi pun bawa anak cucu Nabi naik atas mimbar. Hang siapa dia? Dia nak larang-larang ni. Masjid hang bukannya kok hang buat masjid pakai duit sendiri, tak apalah, hang yang seorang lah. Ni masjid ni hak orang ramai. Manfaatkan bagi. Dia cerita Ustaz, demi Allah, dia kata anak ni walaupun buah-buah tu Allah takdirkan, dia tahu tu rumah Allah. Dia tahu menghormati fitrah yang Allah takdirkan pada dia. Sebab tu saya kata tadi, berapa ramai kita yang bawa anak atas kedekatan tersebut. Kita marah anak kita nakal, kita terlupa dia turun perangai siapa dia? Dia turun perangai siapa dia? Kena. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Mak pak tu nakal. So lah ni kita nak putuskan rantaian itu adalah dengan kita mengubah dengan kebaikan. Kita salah tak mana pun, kita ubahlah pelan-pelan. Dia kata setiap kali bawa anak pergi naik atas mimbar tu, anak dia akan orang terbehave sekejap. Tak apalah, dia kata dia pun ingat bila anak nakal sikit dia pergi masjid. Kalau tidak, bila dia nak pergi masjid? Allah datangkan punca kebaikan tu melalui anak dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, stop blaming, kita start untuk improvise apa yang kurang sama-sama, insya-Allah. Moga menjadikan satu kebaikan. Anak yang hyper tu boleh cuba cara Ustaz tadi. Para penonton sekalian, kita berehat seketika, kembali selepas ini Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Tadi Ustaz sebut kanak-kanak 200-300 orang satu malam Ustaz, seronok kita dengar. Kita tengok dekat Facebook Murtada Dakwah Center Ustaz sendiri, orang kata dapat dilihat tentang kemas kini posting-posting Ustaz. Kita sendiri pun yang menyumbang ni seronok kita rasa. Dan tak pernah sepi daripada pelbagai aktiviti. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit bagaimana kita nak mengekalkan momentum ni sehingga selepas daripada bulan Ramadan. Persoalan upgrade di sini, selama mana kita masih bernyawa, kita sentiasa ada pilihan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita tak mau sembang-sembang lah, tak ada pelan tindakan yang kita buat. Jadi justru saya yakin bila bercakap ni ada benda yang salah, ada benda yang betul. The moment kita nak tahu validity adalah kesahihannya, adalah kita kena buat. Jadi alhamdulillah, macam di Madat sendiri, walaupun masjid baru 2 minggu lebih beroperasi, tapi alhamdulillah yang datang ni daripada kalangan anak muda saja. Saya ingat di malam baru ni forum yang datang, alhamdulillah masjid ada 1,500 orang penuh, full house sampai melimpah kat luar. Majoriti anak-anak muda Ustaz. Saya nangis Ustaz, tengah mayang tu saya jadi imam.
Nangis duk tengok Allah Rabbi, anak-anak muda yang datang. Kita tak paksa mereka pun. Even saya tak buat pun banner-banner letak tepi jalan sebab kita takut masjid tak fully siap sepenuhnya lagi. Tapi mereka datang support. Dan sampai hari ni tuan-tuan, boleh apa yang berdekatan di Sungai Petani boleh datang singgah tengok. Kita buat playground kanak-kanak. Dalam masjid ada gelongsok. Jangan jack belakang tu imam dia terjun. Kan? Kita ada ruang bacaan, kita ada penjaga kanak-kanak. So ada 100-200 orang budak ni, kita ada 3-4 orang staff yang kita ambil untuk jaga budak-budak setiap malam. Jadi mak ayah semayang dengan tenang. Kita pun takut kadang-kadang anak kita ni kadang tak mampu dikawal. Kan? Dia pergi karikkan untuk imam, nanya untuk imam. Kan? Jadi kita cuba provide that service lah untuk orang ramai. Jadi mak ayah pun datang dengan selesa. Jadi alhamdulillah juga sepanjang pembukaan masjid, walaupun dalam tempoh 2 minggu ini, daripada pagi sampai ke malam itu program kita hidupkan. Kita manfaatkan. Sekarang kita ada 100,000 pack makanan yang kita buat sepanjang Ramadan. Ini dah masuk hari yang ke-16 dah. Kita bermula daripada sahur, bubuk lambuk, iftar jama'i 1,000 pack, bubuk lambuk 1,500 pack setiap hari, dan juga more setiap malam. Jadi benda ni kita bagi secara percuma kepada orang ramai. Dan saya tak malu pun dalam akaun Madat ni tuan-tuan. Saya tunjuk tadi da'i kan. Saya demi Allah, saya tunjuk ke da'i tadi 3-4 hari lepas dalam akaun ada RM360 dia. RM360 tuan-tuan, beli ayam 10 ekor, demam dah, habis dah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah setiap hari berjalan je 3,000 pack makanan diberikan secara percuma. Hotel kami pajak tu duit bukan ada, pajak dulu, confident je lebih. Tapi dengan izin Allah tak ada pula muflis, Allah mesti izinkan. Walaupun tak kaya, tak banyak. Sebab kita bukan nak himpun duit paling banyak dalam akaun, tapi kita nak memberi paling banyak. Itulah akaun sebenar kita benar dengan Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah Ustaz. Jadi kalau saya sebagai anak muda ni Ustaz, benda yang paling saya nanti-nantikan adalah stadium e-sport ni Ustaz. Dan juga dikhabarkan yang sedang kita bina adalah asrama pelajar tahfiz. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit kepada penonton-penonton kita ni yang sama-sama nak support untuk berinfak menjayakan projek ini Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah untuk stadium e-sport kita sedang memulakan pembikinannya sekarang. Ni untuk piling dan sebagainya. Dan kita target mungkin tahun depan sama dengan masjid. Masjid tuan-tuan kita start bina buat bulan 3 tahun lepas Ustaz. Jadi bulan 3 tahun ni dah boleh guna. Jadi tak mustahil juga stadium e-sport pun kita akan buat benda yang sama. Tuan-tuan bayangkan stadium e-sport, ada yang tengok dalam gambar tu berkembang dengan masjid. Jadi anak-anak muda sekarang kita ada 6.2 juta anak muda yang terlibat dengan game. Tuan-tuan percayalah, saya dengan tuan-tuan takkan boleh halang pun budak-budak daripada terlibat dengan game. Betul. Hang cengih lah tak mana. Tok guru silat ke, 3 line kan, kepala penuh parut pun, kalau anak nak main game, tuan-tuan tak mampu nak halang. So daripada kita, when we cannot beat them, we try to be friend with them ataupun join them. Bukan nak suruh mak ayah main game juga, tapi kita cuba ada kebersamaan, bawa mereka duduk dengan kita. At least saya letakkan syarat di stadium e-sport kita, time waktu solat mereka kena solat. Alhamdulillah anak-anak muda tu lah hari ni yang mendepani. Mereka yang duk jaga rumah kucing, kita ada 500 ekor kucing, 100 ekor kucing lebih kita duk jaga. Budak-budak muda yang jaga. Hang cangkul tuan-tuan, setiap hari di Madat uruskan tidak kurang daripada 5 orang jenazah. Setiap hari, konsisten. Orang mati tak pernah cuti tuan. Raya pun mereka mati. Tak pernah mantuk kot mereka nak rehat sehari bagi kita rehat. Tak ada Ustaz. Tapi geng nak muda ni Ustaz. Kalau Ustaz pernah tengok umur 21, 23, 24 tahun urus jenazah. Kadang-kadang malu kita tengok. Tapi inilah hakikatnya anak muda kita ni bukan cak ayam. Mereka ada sumbangan mereka boleh bagi. Dengan syarat kita faham bahasa mereka. Hang cuci tuan-tuan ketika musim banjir hari tu, saya rasa dekat 2,000 orang kita dapat kerahkan daripada anak muda. Tanpa bayar apa-apa pun. Bagi makan kat mereka, bagi minum. Baju pun tak ada Ustaz. Bendera tak ada apa-apa lah. Kan? Tak ada warna parti ke apa, tak kira. Mereka akan main tolong. Lepas tu saya sangat yakin. Maka insyaAllah dengan kali ini saya nak mengajak tuan-tuan, kita ada baki hutang masjid dulu. Kita ada 1.4 juta lagi bagi hutang ni tuan-tuan. Demam saya nak bayar sorang-sorang. Ni patut duduk dengan anak ni tuan, baru 5 jam jadi dapat anak ni main terpa ke KL ni, apa kesian kat aku semua. Jadi kita pakai usaha lah. Ada 1.4 juta ringgit ni, kita nampak macam besar, tapi kalau kita buat sama-sama pagi ni 2,000 orang lebih yang sedang menonton, kita 1,000 seorang 1,000 dapat 2 juta, terlebih pula lagi. Hampa bagi terlebih, kita buat benda lain lah, banyak lagi benda. Kita nak buat tahfiz, ada 6,000 permohonan tahfiz Ustaz, demam saya. Jadi siapa yang menyumbang, kalau kata 1,000 tadi Ustaz, mana nak cari 1,000, kita pakat tolong kempen. Hari ni angkat telefon Ustaz, telefon adik-beradik kita, jom kita collect seorang 100, 10 orang call dapat 100, cukup 1,000. Kalau 1,400 orang buat, cukup bayaran hutang kita pada ini. Berkat Ramadan ni, saya doakan moga Allah bagi kebaikan dunia akhirat kepada kita. Siapa yang menderma, kita akan bagi 60,000 termasuk buku pada pagi ni, sinopsis surah-surah ni yang baru disiapkan. 30 juzuk ni tuan-tuan baca dalam pada sini. Ada sedang sinopsis tentang setiap juzuk Al-Quran.
Jadi eloklah kalau nak santai di masjid sambil baca buku ni, moga memberikan manfaat dan kebaikan. Tuan-tuan jangan risau, buku di Madat simple, dia bukan hak cipta terpelihara, hak cipta bersama. Maksudnya tuan-tuan dibenarkan untuk cetak, tak payah bayar apa-apa, boleh sebar bagi ke orang pun tak ada masalah. Saya rasa ni yang first akut kita buat, hak cipta bersama. Dan nak ambil manfaat dan Allah bagi kebaikan. Saya doakan secara khusus moga Allah bagi syurga untuk kita semua berkat Ramadan ni. Jadi tolong kita sama-sama usahakan insya-Allah. Masya-Allah, 1,400 orang kalau infak seorang 1,000 selesai hari ni hutang masjid Ustaz dan kita dah boleh start e-sport, stadium e-sport untuk anak-anak muda. Baik, kita dah tamat di TV3 Ustaz. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9 dengan topik perbincangan santai di masjid. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Pada hari ini kita membincangkan santai di masjid. Okey, ada yang tengah relax kat masjid tu. Sebab apa Ustaz? Ada setengah masjid ni Ustaz, dia siap ada TV, lepas tu dia buka Tanyalah Ustaz sambil-sambil lepak tu kan. Boleh tengok program Tanyalah Ustaz pagi ni. Baik, kita ada soalan di Facebook bersama dengan Intan Zurina. Bagaimanakah proses ice breaking menghadapi pihak pengurusan masjid yang menganggap masjid hanya pusat ibadah semata-mata? Mohon pendapat Ustaz tentang qasidah dan selawat di dalam masjid diiringi alat muzik asas sebagai salah satu acara santai. Tafadhal Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Intan Zurina di antara nama-nama yang familiar. Ni saya kagum lah sebenarnya Ustaz. Dalam Tanyalah Ustaz ni kita mempunyai ikon-ikon orang yang istiqamah betul dengan majlis ilmu, dan soalan yang sangat outstanding lah pada saya ni. Orang cerdik belakang ni, dia pun ni makan kismis ni, masya-Allah. Orang yang hebat. Mudah-mudahan saya dan keturunan saya boleh ikut orang hebat seperti ni, insya-Allah. Yang pertama, soalan berkaitan macam mana ice breaking, nak pecahkan stigma yang dah terlalu lama di lemak-lemak yang dah ada dalam kepala otak ni. Tiba-tiba kita nak pecahkan benda yang sangat payah lah. Sebab tu saya mengajak, saya merayu dengan rendah hati kepada rakan-rakan yang menonton, yang mungkin ada networking dengan masjid, yang menguruskan masjid, apatah lagi bertanggungjawab mengendalikan masjid sebagai satu amanah. Tuan-tuan, kita belajar untuk kita down to the earth sekejap. Kita merendahkan diri untuk kita dengan niat satu, nak imarahkan fungsi masjid yang sebenar. Kita takut di hadapan Allah kelak. Kita seronok urus masjid ni dapat pahala, tapi takut-takut kita ni termasuk di antara satu kelompok yang sangat selfish. Kita hanya pun pentingkan puak-puak kita sahaja yang duduk di masjid. Kita menafikan hak remaja, menafikan hak kanak-kanak, menafikan hak mungkin golongan-golongan tertentu. Di kampung kita mungkin ada golongan LGBT-nya, ada golongan-golongan mak rempitnya. Kita tak menarik pun mereka. Mereka tersalah arah sekarang. Tapi siapa yang nak betul nak memandu kembali arah mereka tadi? Kita lah tuan-tuan. Maka sebab tu untuk ice breaking ni tuan-tuan, saling berlapang dada. Hak muda, orang muda pun jangan terlalu agresif sangat kan. So kata orang bagi peluang tu dia pijak kepala pula. Maka should be win-win situation. Give and take should be happen lah dalam proses ice breaking ni. Saya sendiri pun sudah pasti menguruskan pusat dakwah. Bila kita nak bawa satu anjakan baru, nak buat playground dalam masjid, tentangan wujud. Macam-macam orang kata tontang-tontang, tapi saya kata tak apa, bagi peluang dulu. Kalau saya gagal, kamu ni balik. Tapi alhamdulillah untuk fasa dia orang tengok sendiri, masya-Allah, budak-budak penuh datang masjid. Tak ada lah bising sangat, test semayang dia orang ikut. Sebab kita letakkan syarat. Siap. Pergi bercakap dengan budak-budak ni, dia tengok main kita panggil, okey Masat, ni saya buat ni. Panggil, okey ustaz nak boleh tak? Sat lagi semayang, kita semayang dulu 4 rakaat aja. Paling koman 4 rakaat. Lepas tu sat lagi boleh main. Tiket nak masuk tempat mainan ni kena 4 rakaat. Oh, tiket dah? Tiket dia. Oh, dia pun, okey ustaz. Dia pun pergi semayang. 4 rakaat dia pun siap tanya. 2 on. Ni 4 lagi. 4. Dia nak awak orang. Jom. Belakang. Tak apa. Dia pun pergi main. Kita sambung semayang. So, at least sekurang-kurangnya mereka faham dan mereka boleh menerima arahan. Janganlah kita kira kita je betul. Kira marah je budak-budak ni tuan-tuan. Dia pantang dicabar. Tuan-tuan tak sudut kita hebat lah. Tak sudut tunjuklah kalau kita ni ada kuasa.
Dia nak main, dia main. Tapi kita communicate dengan cara yang baik. Untuk ice breaking ni pada saya saling berlapang dada, insya-Allah Allah memudahkan. Baik, berkaitan alat muzik. Tuan-tuan, berkaitan alat muzik ni muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali yang ke-106 bersidang pada 21 dan 22 Oktober pada tahun 2014. Telah pun membincangkan berkaitan Allahumma shalli samad, tak boleh untuk kita main di dalam masjid sebenarnya. Untuk menghormati itu adalah institusi ibadah. Untuk berzikir tak ada masalah, untuk berzanji, untuk berkhasidah, untuk nak mengalun-alunkan dengan lirik yang bawa kepada sifat ketuhanan tidak menjadi masalah. Tetapi untuk main alat muzik, Fatwa Kebangsaan, Muzakarah Kebangsaan mengatakan tak boleh, melainkan di luar kawasan masjid atau kawasan yang bersesuaian. Sebab maqasid masjid itu kita nak menghormati objektif utama dalam segi masjid itu. Ini bukan saya sebut. Ini Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Saya rasa itu lebih adil lah untuk kita kata. Pada saya ulang, kali yang ke-106 tuan-tuan boleh search sendiri di Jakim, di website Jakim pada 21 dan 22 Oktober 2014. Jadi bukanlah nak menentang, saya sendiri pun anak murid saya, anak tahfiz saya benarkan mereka main alat muzik untuk kadang-kadang mereka stres hafal Quran apa semua kan. Cuma saya kata dalam surau tak apa main, dalam masjid elakkan kalau nak main di bahagian bawah ataupun di bahagian-bahagian yang bersesuaian agar tak mengganggu, gugat maqasid utama masjid itu untuk orang semayang, baca Quran ataupun ibadah-ibadah yang lebih khusus insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya Ustaz. Adakah dengan kita meluangkan sedikit masa santai-santai di masjid sementara menunggu untuk masuk waktu solat akan mendapat pahala besar dari Allah SWT? Betul ke Ustaz? Tahan lagi hari ini hari Jumaat dalam bulan puasa pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa, tak silap saya. Daripada Sungai Buloh. Ini pun orang soleh belakang ni, subhanallah. Bila sebut tentang masjid ni, sebab tu kita sebut sebagai rumah Allah. Maksudnya bila sebut rumah Allah ni, rumah yang paling mulia lah, rumah yang cukup dengan keberkatan. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, kedudukan hadis pada 662. Kata Nabi SAW, sesiapa yang pergi masjid dan balik daripada masjid, maksudnya pi dan balik. Jadi keadaan dia pi duduk sekejap. Maksudnya nak duduk sekejap tu kena pi dulu. Maksudnya Nabi sebutlah hadis, Nabi kata apa? Barang siapa yang pergi ke masjid dan balik daripada masjid, Allah sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan balik. Maksudnya tuan-tuan, bahasa mudah, Allah memberikan jaminan syurga orang yang pi dan balik daripada masjid ni. Subhanallah. Kan? Sebab tu tuan-tuan, satu amalan yang terpuji. Sebab tu tambah pula hari ni hari Jumaat kan, kalau boleh piawai untuk kita dapatkan sembahyang Jumaat, itu lebih baik pada kita. Kan disebut diberikan satu pahala, riwayat kata seperti pahala seekor kambing. Lagi lewat makin berkurang sampai lelah dapat telur ayam saja. Janganlah menjadikan kurangnya pahala disebabkan kita sengaja melewat-lewatkan. Kalau nak berehat kat masjid. Maksudnya kita letih sangat nak lena sekejap, nak khairullah kat masjid, tak apa. Pi settle awal, duduk cari tempat yang boleh bersandar ke apa, kan? Duduk sempoi punya, baca doa niat i'tikaf, terus bismikallahumma ahya wa amut, lena terus. Dapat pahala yang berganda-ganda. Maka sudah pasti soalan tadi, mana ada tempat yang jauh lebih baik daripada masjid? Tidak ada. Maka pergilah ambil manfaat ruang kebaikan dan kebajikan. Hatta alhamdulillah isteri saya dia tarbiyah anak-anak. Saya berterima kasihlah pada isteri saya, Allah bagi mereka ni ajak anak-anak buat kerja sekolah di masjid Ustaz. Jadi anak-anak dia terbiasa kalau nak buat kerja sekolah ajak pergi masjid. Jadi kami boleh fokus kepada pengajian. Kalau saya pergi kuliah ke apa, anak-anak buat kerja sekolah. Anak-anak buat kerja sekolah, alhamdulillah. Jadi kita bagilah sistem merit kepada anak. Dia nak contoh anak sulung saya hari tu dia nak beli teropong. Pelik Ustaz, umur 9 tahun nak teropong. Tak apalah, daripada dia nak benda pelik-pelik, latu-latu apa semua, dia nak teropong, dia nak tengok bulan lah apa semua kan. Saya kata tak apa. Jadi kita letakkan syarat sebulan ni Fatih kena sembahyang sekian. Kena gerak sembahyang subuh balik. Dia pula tolong gerak. Dia kunci jam pukul 5-6 pagi, dia bergerak bangun. Balik bangun. Kadang-kadang kita bangun mungkin 6:30 lewat-lewat, dia tolong bangunkan. Jadi kita letakkan syarat sebulan tu dia kena sembahyang awal waktu. So buat sistem merit. Jadi kita olah mengikut cara reward and punishment ni sesuai dengan
pembangunan modal insan anak tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, sahabat kita ni Ruby Abu Bakar ni, bagaimanakah caranya nak menasihati mereka yang menjadikan masjid tempat untuk santai di masjid tetapi tidak solat dan menjaga kebersihan luar dan dalam kawasan masjid? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Allahumma salli sama kepada Puan Ruby Abi. Soalan berkaitan macam mana nasihat orang yang main masjid yang terlalu santai sangat pun ada. Sampai tak semayang buat ni ganas ni. Baik, tuan-tuan, bila sebut tentang nasihat, yang pertama, nasihat ni siapa yang perintahkan untuk nasihat? Allah perintahkan kita untuk nasihat dalam surah yang pendek kita selalu dengar, Allah bersumpah wal asri, demi masa, menggunakan ayat khasam. Waw depan tu bukan waw dan. Ada banyak waw khasam Allah guna pada watini wa zaitun, wal asri wad duha wasyamsi wa duhaha. Ini ada waw yang bersifat sumpah daripada Allah. Allah kata apa? Innal insana lafi khus. Allah kata semua manusia ni, kita ni semua ni dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 golongan, orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kena menasihati, bahasa mudahnya. Jadi bila sebut nasihat, nak nasihat orang yang main masjid tak semayang, tuan-tuan, nasihat ni dia bersifat subjektif. Apa makna subjektif? Mungkin sesuai pada ustaz, tak sesuai pada saya. Sesuai pada saya, tak sesuai pada ustaz. So apa yang mampu kita buat adalah kenal pasti siapa yang orang kita nasihat. Kita tahu pattern anak muda ni, tuan-tuan, dia orang ni adalah dia orang nak kepada attention. Dia nak kepada perhatian kita. Bila kita tinggikan suara atau dengan nada marah, sebenarnya dia orang having fun for that, untuk bagi lagi kita marah. Memang budak-budak. saya tesis saya tulis buat tu, Ustaz. Waktu FIP saya, waktu degree saya pertama dulu, saya tulis buat tu. Tahu, budak-budak ni dia memang ada kecenderungan. Sebab tu bila tuan-tuan dia main motor, tuan-tuan marah, dia akan buat apa? Rem lagi. Dia buat lagi. Sebab itu bukan cara nasihat dia. Tapi bukan the moment, tuan-tuan, contoh saya pernah buat kelas untuk mak rempit. Kita panggil dia orang datang belajar, kita pergi jumpa kepala dia je. Kenal kepala dia, tepuk kawan, peluk dia apa semua. Kata nak ajak kawan-kawan minggu depan buat kelas. Lepas tu dia bawa kawan dia Ustaz main dengan tudung tak pakai, rambut terpelohong keluar warna-warni, keluar pendek. Tapi kita tak, jangan marah. Tapi dia pun jadi geram Ustaz. Minggu depan tu dia pun main lagi. Tapi dia pun tutup sikit, daripada selok pendek jadi selok panjang. Lalu 2-3 minggu dia stres. Dia tanya kita, Ustaz tak marah kami? Kata saya tak nak marah. Kenapa? Kamu main tu dah kan besar rahmat. Lalu dia malu sendiri, setiap kali dia main, dia tutup aurat. Habis kulah, dia cabut, nombor lah orang motor. Tak apa, pelan-pelan lah. Kita usahakan sama-sama, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan, Allah bagi kebaikan. Mudah-mudahan bab kebersihan, insya-Allah the moment adanya agak nilai agama yang baik, benda ni an-nazafatul iman akan dipupuk masuk sendiri dalam hati, dalam diri dia. Kadang-kadang tak semua, macam hari pertama masjid main tengok kasut bersepah macam kena ligat dengan jebon. Kan, bersepah. Okey, saya abad kan, besoknya saya abad kat anak-anak saya, Fatih Faris kena pastikan kasut disusun elok. Bila anak saya hari kedua atau anak saya susun kasut, keesokan hari ketiga, hari keempat, masyarakat, jemaah masjid dah tahu dah. Kalau hampa tak susun, ada orang tolong susun. Kan nampak tak cantik, budak-budak umur 7-8 tu susun. Hampa kan dah tua bangka, dia masuk, dia susun sendiri. Daripada kena digan, daripada kena dengan jebon tu dah tak kena digan. Dia susun elok. Kan, duduk di studio, satu Selat Melaka, satu Laut Cina Selatan, kasut. Bukan bila keluar, lari selera. So, saya abang anak saya susun kasut. Jadi bila dia tengok, dia jadi malu sendiri. Esok dia betulkan sendiri. Mudah-mudahan itulah. Kalau nasihat terbaik adalah dengan perbuatan. Tak perlu marah orang, tak perlu kata ke orang, tak perlu perli orang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan bagi nilai kebaikan bila kita ikhlas nak betulkan keadaan. Masya-Allah, itulah dia. Dalam kita memberikan satu teladan, tunjuklah dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Salam, Kak Aiman, Kak Yat sini. Masya-Allah. Kak Yat ujung-ujung ada call. Silakan Kak Yat. Rezeki Kak Yat hari ni Alhamdulillah. Okey, silakan.
Okey, terima kasih Kak Yat. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi Kak Yat. Terlebih dahulu Kak Yat nak ucapkan terima kasih. Tadi pagi anak Kak Yat bagi tahu rupanya dia dah follow Ustaz. Kak Yat yang tak follow sangat. Tahniah Ustaz. Okey. Soalan Kak Yat Ustaz, Kak Yat nak tanya tentang kenyataan yang kita selalu dengar dilarang kita ditegah berbicara tentang dunia di masjid Ustaz. Jadi Kak Yat nak tanya apakah yang kita ditegah dilarang berbicara tentang masjid? Dan lagi satu tadi betul kata Ustaz, bila habis je solat Ustaz, masjid tutup. Yang kita risau tu Ustaz, bukan kata tutup, gelap gelemat Ustaz kata orang Kedah. Kita tengok kawasan masjid tu gelap gelemat. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Yat daripada Rawang, Selangor. Yang pertama soalan berkaitan larangan dalam satu hadis bercakap tentang urusan dunia. Dalam hadis tersebut juga Nabi SAW melarang daripada menjadikan masjid ini seperti pasar. Itu adalah yang dinakalkan oleh Imam Nawawi dan para ulama hadis yang lain. Maksudnya jangan menjadikan masjid ini seperti mana pasar-pasar yang bising berurus niaga di dalamnya. Adapun nak bercakap kalau tidak mengganggu orang dan sebagainya, tidaklah menjadi satu perbuatan yang sampai pada peringkat dosa, tetapi biar berpada-pada. Kita menghormati itu adalah institusi, adalah rumah Allah. Bila kita masuk di rumah yang paling mulia ni tuan-tuan, bahasa mudah kita masuk istana pun kita takut nak cakap menolak-nolak. Duduk dalam istana dan tuan rapat kan kursi. Kalau boleh tak mau nak tegur aku pun takut. Sebab apa? Menghormati raja ataupun sultan yang kita hadir. Maka tuan-tuan, rumah Allah bukan takat raja dan sultan. Yang menciptakan raja dan sultan, itulah rumah dia. Maka sepatutnya sebagai adab kita sebagai hamba yang diciptakan, sepatutnya lebih beradab lah sepatutnya. Tapi tidaklah dikatakan saya tak jumpa lagi lah, mungkin bacaan saya ini terbatas. Cuma setakat saya duk baca-baca ni tak jumpa lagi lah sampai peringkat hukumnya berdosa untuk kita bercakap di dalam masjid. Mungkin bacaan saya terbatas lah. Saya yakin mungkin ada kalau ada tu mungkin kesalahan saya, tapi setakat yang saya ni tak belum jumpa lah. Berkaitan yang kedua tadi tanya apa dia? Berkaitan dengan gelak gelumat kan? Gelak gelimat, gelimat macam lagu Tamil tu pula, gelimat kan. Gelak. Itu yang saya kata tadi, bila masjid ni tuan-tuan, kita menghilangkan fungsi sebenarnya lah. Saya membayangkan, sehingga kan saya buat penulisan berkaitan bila masjid dibuka 24 jam, tuan-tuan, statistik kemalangan akan menurun. Saya ulang segmen ni. Saya tulis buku tentang masjid stop center. Saya tulis buku tu dah siap dah. The moment kita buka, kalau 6,000, saya tunjuk tadi data saya, ada 6,837 masjid. Ada 18,360 surau di seluruh Malaysia. Bersamaan dengan 25,197. Tuan boleh buka dalam website JAKIM. Ini update terkini dalam bulan April 2023. Bayangkan 25,000 masjid surau ini beroperasi 24 jam. Tuan-tuan, hari ini statistik kemalangan berlaku sebabkan macro sleep banyak. Terlalu penat. Ataupun parking tepi jalan, tidak. Orang langgak kat belakang. Tapi bayangkan 25,197 masjid surau dibuka. Bukankah kita ada ruang yang banyak untuk orang yang sedang penat dalam travel, boleh penat untuk rehat sekejap. Tadi saya kata apa awal tadi? Kita hire guard. Automatik keselamatan itu lebih terjamin lah. Kita berhenti takut kena samun Ustaz. Berhenti tepi jalan, kena samun dan sebagainya. Duduk dekat masjid, ada guard. Apa nak kena samun? Takkan guard nak samun kot. Tuan-tuan, statistik kemalangan boleh turun. Although Ustaz merepek, try buat tengok berapa ramai orang yang mati. Tengok statistik berapa ramai yang mati, yang accident sebabkan macro sleep. Tak cukup rehat. Nak rehat kat mana? Tak ada tempat. RNR tu merenyut, orang ni penuh. Dan dia berhenti tepi jalan juga. Objektif RNR tu tak jadi tak berfungsi dengan baik. Berapa dah penuh sangat. Jadi kereta terpaksa parking dekat luar, lori-lori kalau perasan Ustaz kan, tepi bahu jalan. Jadi benda-benda macam tu menjadikan benda yang tak baik. Sebab tu tolonglah. Kita betulkan mana yang boleh buat. Masjid-masjid yang ada kemampuan, ada kapasiti, jangan kedekut hidung masin. Kita bukan nak buat simpanan paling banyak. Kita nak memberi paling banyak. Wujudkan peluang pekerjaan. Bagi gad-gad ni kerja, ambil tukang-tukang cuci, ambil tukang, bagi banyak fungsi masjid itu, wujudkan peluang pekerjaan. What you give you get, bukan what you give you get back. You get more, Allah akan bagi. Tuan-tuan, demi Allah, tabung kami, walaupun masjid kami tak ada solat Jumaat lagi, tak ada apa lagi. Setiap malam Ustaz, kutipan mencecah RM1,000. Allah. Setiap malam saya pening, siapalah duk bagi banyak sangat atas duit ni pun.
Penat tak nak kira duit? Benar. Kan? Ada baru ni kita buat forum 20,000 satu malam. Kutipan dalam forum tu 20,000. Pening. Allahu Rabbi kata, ya Allah, manusia kiriman Tuhan ni. Tapi dengan syarat apa? Bagi dulu. Bagi, jangan kedekut. Kalau masjid tuan-tuan kutipan rendah, maksudnya rendahlah mungkin sumbangan kita kepada masyarakat. Up the value. Jadikan masjid itu sebagai stop center, jangan gelak-gelemat sangat. Kan? Buat bagi meriah. Saya beli, tak mau bayar bil elektrik, beli pelita yang solar tu Ustaz. Pun pasang pacak keliling. Orang malam tengok, ui meriahnya masjid. Biarlah meriah masjid. Apa masalahnya? Kan, bawa suasana kemeriahan tu agar orang bernafsu nak pergi masjid. Budak-budak pun seronok tengok, ui seronoknya masjid, tak nampak macam rumah hantu. Ni masjid nampak cantik dan sebagainya. Biar nampak lilak-lilak pun tak apa, budak-budak seronok. Ambil kebaikan tersebut, jadikan masjid sebagai fungsi untuk orang ramai boleh singgah toilet, singgah rehat, semua benda itu dapat kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keterjaminan kesejahteraan kepada kita bila kita menghidupkan fungsi sebenar masjid dalam kehidupan kita, insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Ini kanak-kanak, dan kita nak sentuh sikit Ustaz tentang wanita. Biasa wanita ni Ustaz, sahabat kita Casey nak tanya, bagi kaum wanita tak digalakkan ke masjid. Jadi apakah saranan Ustaz untuk sama-sama mendapat pahala berganda-ganda? Kalau ke masjid boleh juga santai-santai kacau bubur lambuk kan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Fadhal. Baik, terima kasih kepada Kak Casey. Subhanallah, soalan nak main kacau bubur lambuk. Kak main kat tempat kami lah Kak. Kan kemarin 1,500 bekas bubur lambuk melelong, orang duk apa ni kacau. Kan ni kami perlukan orang mencekak ni main Kak, insyaallah. Baik, terima kasih soalan yang sangat baik berkaitan orang perempuan adakah yang tak digalakkan pergi ke masjid. Tuan-tuan dengar bagi elok bab ni. Yang pertama, hadis daripada riwayat Imam Abu Daud. Sebab saya baca soalan ni semalam, jadi saya study sikit. Ni Kak Casey dia hantar dekat tanya ustaz, so semalam sempat study sikit. Yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Daud, nombor kedudukan 570. Nabi kata apa? Solat seorang wanita di rumahnya adalah lebih baik daripada solat di halaman rumahnya, dan solat di bilik tidur, di bilik persendirian itu lebih baik daripada solat di rumahnya. Maksudnya apa? Bagi orang perempuan, berdasarkan hadis ni, sembahyang di rumah tu lebih baik sepatutnya. Nah, baik. Okey, dengar pula adalah hadis yang lain. Nabi kata, janganlah kamu melarang. Ni hadis riwayat Imam Abu Daud 565. Tadi 570. Dalam kitab hadis yang sama riwayat Imam Abu Daud juga 565. Dalam bab yang sama berkaitan solat bagi wanita di masjid. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk pergi ke masjid, tetapi mereka boleh keluar dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Ni orang perempuan pun jaga. Kadang-kadang pi yang boleh maklum 4 km boleh bau dah. Jangan sampai tabarruj. Kadang-kadang dia punya make up tu tuan-tuan, Allah Rabbi, atas dia pakai resang macam Astro pun besar. Bawah ni dia pakai ni, dia lilak-lilak ni, lebih kepada macam sotong hak yang kurita tu. Kan? Janganlah menarik perhatian. Gincu 4 color dia kata perpaduan. Kan, atas warna lain ni, sampai atas bibir tu. Jangan over sangat pergi di atas kapasiti yang tidak menarik perhatian orang, bahasa mudah. Nabi kata jangan larang. Kena bagi. Imam Nawawi sebut apa? Sunat bagi seorang suami membenarkan isteri untuk pergi ke masjid. Saya ulang, berdasarkan hadis yang jangan dilarang tadi, Imam Nawawi kata apa? Sunat bagi suami, dapat pahala suami izinkan isteri pergi masjid. Dan hadis yang ketiga, dan hadis ni saya rasa menjadi satu bentuk yang ambillah sebagai semangat untuk kita sama-sama usahakan. Sesiapa yang pergi ke masjid dan balik daripada masjid, Allah sediakan baginya hidangan di syurga. Ni hadis yang tadi. Ni dari Imam Bukhari 562. Maksudnya tuan-tuan, pergilah masjid. Kalau tak ada halangan, sama-sama pergi laki bini bawa anak-anak itu lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan. Kalau hari ini kita belajar pergi masjid sama-sama, mudah-mudahan nanti sama-sama juga masuk syurga dengan ahli keluarga kita, mudah-mudahan. Jadi suami dah jangan malas, jangan duk alang bini hang pi pula. Tapi kalau boleh laki bini pi bawa anak-anak, itu adalah satu bentuk yang awesome, yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi mungkin kita dah berada di penghujung rancangan. Saya nak mengajak tuan-tuan, jom kita bantu untuk share rancangan kita pada pagi ni. Mudah-mudahan kalau yang terakhir ni tolong share, menjadi asbab kebaikan kita bersama pada orang yang tak sempat menonton pagi-pagi, insya-Allah. Allah, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mak dan ayah kami, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nanti. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang telah kehilangan mak dan ayah, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, sesibuk manapun kami, janganlah kami menggugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, atas keberkatan majlis ilmu pada hari ini, berkat hari Jumaat ni, Ya Allah, dalam bulan Ramadan, Ya Allah, Kau jadikanlah amalan kami diterima. Ya Allah, perbuatan yang baik kami dapat kami lipat gandakan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Kau jadikan kami semua rakan-rakan penonton, tanyalah Ustaz, Ya Allah, istiqamah sampai kami mati, termasuk dengan kru yang terlibat yang tidak didendangkan. Ya Allah, mereka melakukan amal yang baik pada seawal paginya. Ya Allah, Kau jadikan sebagai amal yang memberatkan timbangan amal kami semua. Ya Allah, Ya Allah, hari ini Kau himpunkan kami dalam rancangan pada pagi ini, maka himpunkan kami dalam rancangan di akhirat. Ya Allah, dengan rancangan-rancangan kebaikan untuk dimasukkan kami ke dalam syurga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas kupasan berkaitan dengan santai di masjid. Baik para penonton sekalian, esok temu janji kita bersama dengan Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah tentang istimewa nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran, dan juga moderator Dai Luqman. Esok temu janji kita special untuk anda semua. Baik para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Kita jumpa lagi, kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.